Good morning, I'm Welisa Wong. Today I'm going to talk about the phase and development of tourism at the world level. First and foremost, I'm going to talk about the definition of tourism. The World Tourism Organization defines tourism more generally, in terms which go beyond the common perception of tourism as being limited to holiday only, as people traveling to and stay in place outside their usual environment. The earliest form of treasure of tourism can be traced as far as back as the Babylonian and Egyptian empires. Next is that the Babylon is the creation of money and trade. Travel for trade was an important feature since the beginning of civilization. The port of Lothal was an important center of trade between the Indus Valley civilization and the Sumerian civilization. Next, the Babylonian were also credited with the founder of travel business. As an illustration, a museum of historic antiquities was opened to the public in Babylon. The second phase of early beginnings of travel is the Egyptian, where the first cruises were organized and conducted from the Egypt. First journey for tourism was made by Queen Hatshepsut to the land of Pan in 1480. Early Egyptians started the trade of purchasing souvenirs from the place they visit. Other than that, the Egyptians held many religious festivals that attracted the devout to see the famous works of art and building. Next, the development of tourism grew around 500 before Christ, which is during the Greek civilization. The Greek tourists traveled to sites of healing gods. Other than that, the Greeks also enjoy their religious festivals that are increasingly became a pursuit of pleasure and in particular sport. Athens had become an important site for travelers visiting the major sites such as Parthenon. Courtesans were the principal entertainment offered. This era also saw the birth of travel writing. Herodotus was the world's first travel writer. Guidebooks also made their appearance in the 4th century, covering destinations such as Athens, Sparta, and Troy. Advertisement is the way of sign. Directing people to inns are also known in this period. Next, with no foreign border between England and Syria, and with safe seas from piracy due to Roman patrols, the conditions favoring travel had arrived. First-class road couples with staging inns promoted the growth of travel. That's it from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurzarik Sofia binti Rusli, memegang kad metrik BA 18110-185 dan merupakan pelajar hubungan industri. Di sini saya akan menerangkan berkaitan Grand Tour dan kaitannya dengan perkembangan pelancongan dunia. Sebelum masuk kepada isi penting, saya akan menjelaskan terlebih dahulu serba sedikit berkenaan apa itu Grand Tour. Grand Tour ini telah dianggap sebagai suatu pelancongan budaya dan pendidikan. Mengapa ia dianggap sebagai sebuah pelancongan budaya dan pendidikan? Kerana pada abad ke-17 kita sedia maklum bahawa pada zaman tersebut belum wujud lagi internet seperti pada masa kini. Lantaran itu, penemuan sesuatu budaya dan seni adalah hampir mustahil. Malahan, penyatuan budaya belum sepenuhnya berkembang dan tidak seperti yang kita alami pada masa kini. Maka satu-satunya cara untuk memahami cara hidup yang berbeza adalah dengan melaksanakan Grand Tour. Grand Tour ini pada awalnya dilakukan oleh para sarjana dan pemuda Inggris di seluruh Eropah dan biasanya dimulai di Dover. Para sarjana dan pemuda Inggris ini dikatakan mencari seni dan budaya yang berlangsung pada abad ke-17, 18 dan 19 Masehi. Ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh penulis iaitu Ruzana Shamimi Ramli dan Dr. Jabil Merjabil pada tahun 2012. Justru itu jelaslah di sini bahawa Grand Tour ini melibatkan pelancongan budaya dan pendidikan. Seterusnya, saya akan membincangkan dengan lebih terperinci berkaitan Grand Tour dan kaitannya dengan perkembangan pelancongan dunia.
Pada dasarnya, Grand Tour ini akan berlangsung selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun mengikut kepada jadual yang telah mereka tetapkan. Oleh itu, terdapat pertunjukan khas, muzium dan seni bina yang perlu dikunjungi oleh golongan sarjana dan pemuda English ini bagi memastikan mereka ini benar-benar memperolehi pengetahuan berkenaan pelancongan pendidikan. Maka setiap Grand Tour ini akan dipandu oleh seorang tutor atau pemandu pelancong yang mahir dalam disiplin ilmu kuno klasik, seni bina dan sebagainya. Mereka inilah yang akan menjemput para sarjana dan pemuda English ini sepanjang perjalanan dan bertanggungjawab atas latihan budaya dan sastra serta seni semasa lawatan. Namun demikian, aktiviti sedemikian rupa hanya dapat dinikmati oleh golongan atasan, iaitu golongan orang-orang kaya. Lantaran itu, kesempitan waktu dan keuangan yang dialami kelas pertengahan dan rendah memaksa mereka untuk memendekkan perjalanan dan beralih kepada perjalanan yang lebih umum. Di sinilah bermulanya pemasatan pelancongan budaya dan pendidikan yang sekaligus boleh dikaitkan dengan perkembangan pelancongan dunia. Isi seterusnya adalah berkaitan tentang berlakunya lambakan pelancongan budaya dan pendidikan oleh orang Eropah ke luar negara pada abad ke-18. Yang mana lambakan ini terjadi disebabkan oleh destinasi diubah untuk mengelak pasaran massa yang menyebabkan minat mereka beralih ke daerah Alpine. Contoh lain yang boleh kita ambil kira adalah jika kita lihat pada hari ini terdapat banyak pelajar daripada luar negara yang datang ke negara kita untuk tujuan pendidikan. Ini juga boleh diambil kira sebagai sebuah pelancongan pendidikan yang boleh dikaitkan dengan perkembangan dunia pelancongan. Isi yang terakhir iaitu pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19, Grand Tour ini telah menyumbang kepada penemuan Alp. Penemuan Alp ini telah menarik minat sains kerana untuk melintasi Alps ini perlu melalui cabaran tertentu dan menyebabkan berlakunya peningkatan terhadap isu-isu pergunungan yang sekaligus menghasilkan penemuan mineralogi, geologi dan geomorfologi yang disampaikan kepada masyarakat melalui adanya beberapa anjuran ceramah, penerbitan jurnal sains serta artikel-artikel yang berkaitan. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Susan Saib, bernomor metrik BE 1810204 dari program Hubungan Industri. Saya akan menerangkan soalan 3, yaitu huraikan sejarah tarikan pelancongan awal di peringkat dunia. Tarikan pelancongan awal yang pertama adalah piramid besar di Mesir termasuk Sphinx. Piramid Agung Khufu adalah termasuk dalam 7 keajaiban dunia yang tertua dan yang terakhir masih tinggal. Piramid ini dibina untuk makam Firaun Khufu daripada dinasti keempat Mesir. Arkiteknya adalah Hemon, iaitu saudara Khufu. Piramid siap dibina pada 2560 sebelum Masehi. Patung Sphinx dari Giza berasal dari pemerintahan Raja Khafre sekitar 2575 kurun sehingga 2465 sebelum Masehi. Selepas beberapa tahun, patung Sphinx mula rosak yang disebabkan oleh tembakan meriam pasukan Napoleon. Tarikan pelancongan awal yang kedua adalah Taman Tergantung Babylon yang kini adalah Iraq, yang dikenali sebagai Taman Tergantung Semiramis, yang mana telah dipertimbangkan untuk menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Dibina oleh Nebuchadnezzar II pada 604 sehingga 562 BC dan anak kepada Nabopolassar.
Taman ini dibina kerana istrinya iaitu Amitis yang rindukan kampung halaman kerana kampungnya subur menghijau dan berbukit-bukit. Namun istrinya terpaksa tinggal bersama suaminya di tempat yang rata dan tandus berbatu yang membuat ia sedih. Ini menyebabkan suaminya membina keadaan seperti kampung halamannya di sebuah bukit tiruan yang berbumbungkan taman dan kebun. Tarikan pelancongan ketiga adalah patung berhala Zeus di Olimpia. Berhala Zeus di Olimpia diukir oleh pengukir klasik yang terkenal iaitu Phidias pada kurun kelima sebelum Masihi, kira-kira 435 sebelum Masihi di Yunani, yang mana merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Binaan kuil asal yang menempatkan patung raksasa ini dibina sekitar 450 BC, direka oleh arkitek Libon. Ahli sejarawan percaya yang patung raksasa ini musnah mungkin disebabkan oleh kebakaran pada 462 AD. Tarikan pelancongan awal yang keempat adalah patung raksasa Rhodes, iaitu sebuah patung besar yang melambangkan Tuhan Yunani Purba Helios yang terletak di Rhodes, iaitu sebuah pulau Yunani. Patung ini didirikan oleh Chares dari Lindos antara 292 dan 280 sebelum Masihi dan juga termasuk dalam salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Patung ini siap pada 282 sebelum Masihi dan hanya bertahan selama 56 tahun. Seterusnya musnah disebabkan oleh gempa bumi pada 226 Masihi. Tarikan pelancongan awal yang kelima adalah makam Mausolus di Halikarnassus yang kini disebut sebagai Bodrum Turki, merupakan sebuah makam besar yang dibina untuk satraf atau dikatakan sebagai gubernur. Bangunan makam dibina oleh arkitek Yunani Purba Satyrus dan Pytheos. Makam besar ini telah dimasukkan dalam senarai 7 keajaiban dunia oleh Antipater dari Sidon. Makam ini dibina antara tahun 353 dan 350 sebelum Masihi dan berdiri selama 1700 tahun. Makam ini juga sebagian besar musnah akibat gempa bumi pada abad pertengahan. Tarikan pelancongan awal ke-6 adalah Rumah Api Pharos Alexandra. Pembinaan rumah api bermula pada tahun 299 sebelum Masihi oleh Raja Ptolemy II Philadelphus. Ia direka oleh arkitek Yunani Sostratos dari Cnidus, di mana sejaman dengan Euclid. Cerita-cerita dongeng pula mengatakan rumah api tersebut dapat dilihat dari jarak sejauh 56 km. Bangunan ini dapat berdiri kukuh dan merupakan antara 7 keajaiban dunia, namun ianya musnah pada 1303 dan 1323 yang disebabkan oleh 2 gempa bumi. Tarikan pelancongan awal yang terakhir adalah kuil Artemis di Ephesus, yang merupakan kuil tamadun Yunani Purba yang dibina untuk menyembah dewa Artemis atau dikatakan sebagai Diana yang mempunyai banyak payudara. Kuil ini dibina pada 550 sebelum Masihi di Ephesus. Ephesus mendapat kehormatan untuk disenaraikan di dalam 7 keajaiban dunia dengan adanya kuil ini. Kira-kira 200 tahun kemudian terdapat seorang lelaki sakit mental iaitu Herostratus telah membakar kuil pada kelahiran Alexander the Great pada tahun 356 sebelum Masihi. Artemis adalah anak perempuan Zeus dan Leto serta saudara kembar Apollo. Dewa Artemis memberi perlindungan, penyelamatan dan memberi kesuburan kepada wanita mandul. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Farizwan bin Joni, BA 171100062 daripada HA14 akan menguraikan sebuah soalan berkenaan sejarah pengangkutan air dan kaitannya dengan perkembangan pelancongan. Pengangkutan awam air merupakan pengangkutan yang utama pada masa dahulu, khususnya sebelum jaringan pengangkutan berasaskan jalan raya diperkenalkan kepada manusia.
tarik bila perkhidmatan pengangkutan air mula digunakan dalam kehidupan manusia agak sukar ditentukan. Tarik terawal yang dapat dikesan yang menunjukkan kewujudan dan penggunaan pengangkutan air dalam kehidupan masyarakat ialah pada zaman Mesolitik atau zaman Batu Pertengahan. Setelah wujudnya teknologi pengangkutan air dalam kehidupan masyarakat, mod pengangkutan ini terus digunakan dalam kehidupan mereka. Masyarakat zaman Mesolitik dikatakan meneruskan kelangsungan hidup dengan berburu, memungut hasil hutan, dan menangkap ikan dengan menggunakan perahu landing. Pada zaman penjajahan British, pengangkutan air melalui sungai dan pelabuhan adalah penting. Tongkang dan kapal susur pantai digunakan untuk mengangkut bekalan, makanan, jentera, dan buruh. Kapal wap digunakan untuk membawa hasil seperti biji timah dan getah ke negara penjajah. Kemasukan buruh asing dari India dan China juga melalui pengangkutan air. Pihak British telah membuka beberapa buah pelabuhan seperti Pelabuhan Pulau Pinang, Port Swethenham, dan Pelabuhan Labuan. Pelabuhan ini menjadi pusat untuk mengimport barang buatan dan perkakas kilang. Di Sabah dan Sarawak, pengangkutan sungai masih penting sebagai sistem pengangkutan. Sebanyak hampir 90% perdagangan antarabangsa dikendalikan melalui pelabuhan. Kerajaan telah meningkatkan taraf dan kemudahan infrastruktur pelabuhan seperti Pelabuhan Klang, Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Tanjung Pelepas, dan Pelabuhan Bintulu. Keadaan ini telah menambahkan jumlah dan saiz kapal yang dapat singgah di pelabuhan tersebut selain pertambahan jumlah import dan ekspor dan perdagangan antarabangsa. Persoalannya di sini, mengapakah sistem pengangkutan jalan air masih lagi penting di Malaysia? Pertama sekali, ia meningkatkan ketersampaian dengan kawasan pedalaman. Kerana sungai berfungsi sebagai sistem perhubungan dan pengangkutan utama penduduk di kawasan pedalaman yang terpencil dan ketiadaan sistem pengangkutan yang lain, khususnya pengangkutan darat. Sebagai contoh, Sungai Rajang di Sarawak dan Sungai Kinabatangan di Sabah. Selain itu, kebolehupayaan mengangkat barangan pukal. Pengangkutan air khususnya sungai dan laut juga digunakan sekiranya sesuatu barangan yang hendak diangkut itu bersifat pukal, berat dan perlu diangkut dalam kuantiti yang banyak. Hal ini demikian kerana sistem pengangkutan air dapat menjimatkan kos pengangkutan kerana tambang yang murah. Sebagai contohnya, barangan seperti petroleum mentah, kayu balak, kontena-kontena, dan besi keluli seringkali diangkut melalui sistem perkapalan. Seperti mana yang kita sedia maklum, untuk sampai ke satu-satu destinasi pelancongan, medium pengangkutan merupakan perkara yang paling penting. Hasil penulisan Wan Rozali Haji Wan Husin 2008 yang bertajuk Pelancongan dan Sistem Pengangkutan di Malaysia menyatakan bahawa pengangkutan merupakan salah satu komponen utama dalam industri pelancongan dan tanpa pengangkutan, segala aktiviti pelancongan tidak mungkin akan dapat diwujudkan. Di peringkat antarabangsa juga menyatakan hal yang sama, iaitu pengangkutan merupakan salah satu faktor penentu kejayaan sesebuah negara untuk menarik pelancong dari pelbagai pelosok negara dan budaya. Manakala pada peringkat nasional pula turut bersetuju bahawa pengangkutan merupakan jambatan ketersampaian pelancong dengan sesebuah destinasi. Ini dapat disimpulkan bahawa pengangkutan mempunyai hubungan yang amat penting dalam mempengaruhi kelangsungan sektor pelancongan. Sekian dan terima kasih.